Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton Malaysia hari ini bersama saya Daya Bakar dan juga saya Fazli Fuad dekat sini. Alhamdulillah dapat kita ketemu sekali lagi hari ini, hari Rabu. Ya. Dah pun masuki bulan Disember, 6 Disember 2023. Jadi bukan saja saya, malahan anda dan juga saya pasti Dayah pun. Setiap hari mengira detik. Kalau kita ni mengira detik untuk nak menghabiskan 2023. Tapi betul? Dayah ni saya rasa dia menghitung hari untuk melahirkan seorang bayi yang comel nanti insya-Allah. InsyaAllah, amin. Dia macam menghitung detik tu dalam masa yang sama dup-dap juga. Penonton mesti nak tahu. Due date-nya bila ni? Sebab kadang Daya Bakar ni dah bersalin ke belum? Dia orang tanya. Apa-apa pun jangan risau. Saya akan terus bekerja untuk bulan ini sehingga insya-Allah 18 hari bulan. 18 hari bulan. Apa-apa pun saya akan bagi tahu kalau itu episod terakhir sebelum saya melahirkan. Yang penting saya minta doa semualah. Baik. Dan di Malaysia hari ini alhamdulillah kita akan terus kongsikan manfaat kepada anda, kongsikan berita-berita yang terbaru juga. Dan hari ini sebenarnya banyak kita nak kongsikan. Betul. Ramai juga orang-orang yang luar biasa. Ramai orang yang luar biasa sebab hari ini kita nak bawakan orang cakap macam Otai masih berbisa lah. Oh betul. Dua kategori yang kita bawakan. Satunya Otai ini berusia 79 tahun tapi dia melanjutkan pelajaran sampai ke peringkat PhD ketika umurnya dah pun memasuki 79 tahun lah. Yang seorang lagi ni dia dah umur 61 tahun. Dia punya badan alhamdulillah sadar. Okey. Saya rasa mungkin apa akan menjadi inspirasi juga. Betul. Jadi kita bercakap tentang kekuatan sebenarnya. Tapi itu antara yang kita akan kongsikan. Tapi sekarang mungkin kita nak kongsikan dulu sebab cuaca kan. Betul. Jadi kita nak kongsikan tentang amaran hujan lebat mungkin. Kalau kita tengok ni rata-ratanya cerah lah di sebelah pagi. Kecualinya di sebelah pantai timur lah kan. Okey, ada amaran hujan. Amaran hujan lebat kalau kita lihat waspada yang akan berlangsung di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Bacok, Macang dan juga Pasir Putih. Manakala di Terengganu, Pahang, Kuantan dan juga Pekan. Jadi ini adalah amaran hujan berterusan. Jadi kita harap semua yang sedang kiranya ada nak perjalanan ke sana ataupun mungkin duduk di sana lebih cakna dan juga berhati-hatilah. Betul. Nanti kita akan update lah dari semasa ke semasa berkaitan dengan keadaan banjir. Sekejap lagi lah ada wartawan kami yang berada di Kelantan, Terengganu dan juga di Kedah difahamkan ada banjir. Tapi sebelum itu kita nak tunjukkan kepada anda semua ini satu perkara yang merisaukan kita di mana ada seorang anak yang hilang, anak saya autism. Jika nampak pegang dia dulu hubungi saya. Ini mengisahkan seorang budak lelaki autism yang berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang sejak semalam 12.30 hari Selasa. Jadi ibunya berkongsi di Facebook mengenai kehilangan Zain Rayani yang dikatakan masih berpakaian seragam sekolah dan katanya anaknya OKU dan tidak boleh bercakap. Jadi kalau sesiapa nampak ataupun rasa macam kenal anak ini, sila katanya tolong hubungi beliau dulu. Sebab takut tak boleh bercakap kan? Betul. Adik kita ni, Zain kita ni, Zain Ryan ni masih lagi berpakaian sekolah. Jadi anda kata kalau kita terjumpa dekat mana-mana, sebab kita risaulah kan, banyaklah keberkalian mungkin berlaku. Mungkin adik kita ni sesat tak tahu nak ke mana, apa semua. Jadi kalau jumpa tu, boleh bawa dekat balai polis yang berhampiran. Betul, itu yang terbaik sebenarnya. Dan tadi ada kongsikan tentang banjir. Ada 6 kampung di Baling dilanda banjir kilat. Ini dia kalau kita boleh lihat paparan di skrin. Agak merisaukan juga bila kalau musim banjir ni tentang keselamatan semua. Betul. Tetapi antara kampung-kampung terjejas adalah Kampung Iboi, Kampung Sadik. Dan beliau berkata kiranya panggilan ni dapat 7 petang katanya tentang banjir ini. Ya betul. Okey. Jadi kita harapkan keadaan banjir dekat sana surutlah. Tapi kita pun sedar bahawa sekarang ni keadaan cuaca pun tidak menentu dan sebagainya. Dan ada berlakulah sistem peparitan yang tidak mungkin menentu, yang tersumbat dan sebagainya menyebabkan berlakunya banjir di tempat kita. Jadi kita ada satu perkongsian ni Dayah. Perkembangan terkini banjir di Ratau Panjang Kelantan. Wartawan Syainul Hanif bawakan kita dari Kampung Lubuk Gong, Ratau Panjang Kelantan. Silakan. Saya bersama dua penduduk di sini. Mari kita selami cerita mereka ketika banjir ini, iaitu Husin Kamal. Assalamualaikum bang, apa khabar? Apa khabar? Baik. Jadi katanya abang berada di pusat pemindahan dan balik pada pagi ini. Jadi boleh ceritakan macam mana keadaan di kediaman ni? Air naik tinggi ni bahaya tak? Bahaya juga sebab tiap-tiap tahun macam ni. Jadi barang tu kita standby dah, letak tinggi-tinggi. Walaupun kita pergi pusat pemindahan tapi tetap balik ke rumah juga lah. Nak tengok keselamatan barang-barang.
apa-apa yang patutlah. Waktu malam ada juga macam anak-anak tolong tengok kalau kita dekat pusat pemindahan. Tapi kita tak balik jugalah sebab takut air naik pula. Sebab kita tak tentu lah. Air ni kita tak tahu naik ke surut ke. Tapi buat masa ni surut tapi bertahan. Ketinggian dia pun masih di paras bahaya jugalah. Untuk anak-anak apa semua. Tahun ni baru kali kedua pun dah besar. Sebab kita tahu ada berapa gelombang lagi. Tapi yang kedua ni pun besar dah. Yang kedua, ketiga, keempat tak tahu lagi. Tapi barang tu memang standby dah. Kita bagi naik tinggi sebab tahun lepas pun kira air masuk ke tingkat dah. Rumah tinggi dah tapi air tu lipat tingkat dah. Masuk ke tingkat. Dan di sebelah kanan saya, Pakcik Jasmin Hussein. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Jadi nampaknya kali ni kita jumpa lagi tahun ni. Jadi macam mana Pakcik tengok? Dah standby boat? Saya dah standby lah boat dah. Standby boat kata. Standby boat barang semua sudah siap naik atas. Lepas tu cuma kita duduk gigit 4 minit tu boleh balik tengok lah barang tempat rumah kita. Lepas tu ada je malam tu ada lah balik-balik tengok pergi tempat minit balik tengok rumah. Jadi risau lah ya? Lepas tu rutin juga rumah air surut pun. Takut ada gelombang yang kedua, yang ketiga lagi ni naik pula. Barang-barang tu kita pakai staging lah, pakai tekak macam staging. Kita angkat kita bubuh dalam beg plastik hitam tu, akak naik atas lah standby. Tak ada pergi tempat pemindah, tak boleh duduk lagi tempat pemindah sepasuk lah. Tidur dalam lori ke atas sampai ke macam tu lah. Kita kalau boleh lah. Nak bagi atas sel lah, GPS ke kerajaan yang kena dengan saluran air betin di Sungai Tersen tu. Kalau boleh nak tambah lagi lah. Lubang-lubang boleh 15 lubang lagi ke 20 lubang lagi ke. Okay. Kalau boleh lah. Dan penduduk bimbang juga kerana air bertakung di kawasan ini lebih seminggu. Dan kalau lebih daripada ini, jadi banyak kerosakan akan berlaku. Jadi itu saja. Jadi saya rasa kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Okey, terima kasih Syahrul Hanif yang melaporkan keadaan terkini banjir di Kelantan. Kalau kita lihat keadaan di sana tu masih air bergenang lagi lah. Tapi Dayah dan saya sempatlah bercakap. Dayah paling takutkan apabila air itu tenang sebegitu rupa. Ya, betul. Takut-takut apa Dayah? Ada buaya. Dan apa-apa sahaja binatang liar lain yang kita takutilah kan. Yang paling penting, saya nampak semua tadi dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Tapi kan bila bercakap tentang banjir juga, rakyat Malaysia ni saya tengok kadang-kadang kreativiti sangat tinggi. Betul. Itu kita bercakap tentang inovasi motosikal. Betul. Inovasi motosikal ni kita dapat saksikan apabila berlakunya banjir. Sudah pastinya kita mencari alternatif lah untuk kita nak menggerakkan kenderaan kita, nak bawa barang dan sebagainya. Tapi ini usaha inovasi yang dilakukan, motosikal ni, dia punya tangki minyak exhaust semua kat atas. Maksudnya ditinggikan? Tinggikan. Lepas tu maksudnya boleh bawa barang-barang juga? Boleh bawa barang-barang. Jadi tak kena air. Okey. Bila cakap ni saya rasa penonton pun macam, macam mana agaknya tu? Apa kami bawakan untuk anda semua. Kita saksikan ni. Betul. Inovasi motosikal banjir. Mari saksikan. Kita saksikan. Menghadapi musim banjir bukan bermakna harus meratapi bencana yang dialami. Sebaliknya, dengan melakukan sebarang bentuk persediaan untuk memudahkan urusan sepanjang musim tengkujuh ini. Inisiatif itu diambil oleh Muhammad Kalmirul Zulhairi Abdullah, 27 tahun, yang mengubah sungai Kapcai Lama untuk kemudahan meredah banjir di Rantau Panjang, Kelantan. Ilham itu direalisasikan bersama bapa saudaranya selepas banjir melanda kawasan itu. Masa bulan baru naik dah. Baru naik? Tahun ni. Buat tahun lepas tu tak naik. Tipis dulu. Kenderaan yang diubah sungai ini hanya digunakan ketika musim banjir sahaja dan hanya memecut kelajuan sehingga 60 km sejam.
Apatah lagi dengan ketinggian melebihi 2 meter, setidaknya bolehlah meredah kawasan yang terputus hubungan akibat dinaiki air. Sekaligus dapat membantu keluarga dan mangsa banjir yang lain untuk membawa barang keperluan dan berpindah ke pusat pemindahan sementara. Mai air lah. Contoh nak apa? Pergi di Pak Min dah tu. Kalau motor biasa tak boleh mai kak. Mau guna dia. Lumrah masyarakat di Pantai Timur akan ada sahaja inovasi yang dilakukan. Seperti kreativiti yang dilakukan Kalmiru bersama bapa saudaranya mengubah suai motosikal untuk meredahi kawasan yang dilanda banjir. Apatah lagi kalau nak guna perahu, bukan semua kawasan yang boleh diredahi sebabnya ada jalan yang terputus hubungan. Dengan menggunakan motor ini, semua jalan boleh lalu. Jom. Usia bukan penghalang. Siapa sangka pada usia 79 tahun, seorang pesara guru berjaya menamatkan pengajian di peringkat tertinggi sehingga menggenggam segulung ijazah Doktor Falsafah PhD. Penganugerahan ijazah dimulakan. Pengumuman penganugerahan ijazah oleh Naib Chancellor dipersilakan. Muharram Awang. Dr. Muharram Awang dianugerahkan scroll PhD dalam bidang kesusasteraan Melayu pada Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ke-51 awal minggu lalu. Disempurnakan oleh Pro-Chancellor UKM Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali, istiadat penuh gilang gemilang itu turut meraihkan seramai 7,255 graduan yang menerima ijazah masing-masing di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Bangi, Selangor. Sukar diterjemah dengan kata-kata, jihad serta perjalanan dalam menimba ilmu ini merupakan satu pengalaman berharga bagi Datuk kepada 17 orang cucu ini. Bukan saja diuji dengan masalah penglihatan kabur akibat katarak, ada kalanya Dr. Muharram terpaksa berulang-alik dari Melaka ke kampus bagi menyempurnakan pengajiannya. Namun berkat doa dan sokongan yang tidak berbelah bahagi daripada keluarga, warga emas ini berjaya melalui segala cabaran dan menyiapkan tesis sehingga bergelar graduan. Berulang-alik dari Melaka ke UKM untuk menghadiri kelas dan bertemu penyelia sepanjang pengajiannya. Tentunya berkat doa isterinya juga dipersilakan berdiri Puan Fuziah Mat Taha. Ada? Di sebalik kejayaan seorang suami, pasti ada seorang isteri yang berdiri teguh di belakangnya. Tiada kata yang mampu diungkapkan oleh Fuziah Mat Tahar 71 tahun ketika melihat pencapaian bapa kepada anak-anaknya itu. Hanya untayan rasa syukur serta perasaan bangga yang mengiringi kejayaan suami tercinta selepas melihat sendiri segala jerih-perih yang terpaksa dilalui. Syukur banyak-banyak. Kita pun tak sangka sampai peringkat macam ini kan. Dengan anak-anak, cucu-cucu semua ni, suami makcik masih lagi boleh capai cita-cita dia. Sebenarnya dia nak belajar ni daripada dulu-dulu. Zaman dia muda-muda, tengah sihat. Tapi kita lebihkan pada anak-anak. Sebab anak-anak kita ramai. Biar dia dulu belajar. Sekarang ni bila dah satu peringkat, dia dah banyak masa lapang, dia tumpukan pada pelajaran dia. Dan memang bersyukurlah Allah izinkan dia capai cita-cita dia. Universiti Kebangsaan ni makcik dah biasa tengok salah seorang ada yang kat Universiti Kebangsaan, anak makcik. Jadi kita biasalah tengok menunggu penyampaian hadiah, penyampaian sijil. Tapi hari ni bila suami sendiri dapat sampai peringkat macam gini, bangga sangatlah. Bukan saja ahli keluarga, kejayaan Dr. Muharram turut didorong oleh salah seorang penyelia yang begitu banyak membantu, iaitu Dr. Zubir Idris.
Meskipun usianya jauh lebih muda, namun pensyarakanan Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Bitara Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM ini tidak pernah lokek untuk berkongsi ilmu dan tunjuk ajar. Malah dia turut mengagumi jati diri serta semangat Dr. Muharram yang tidak pernah mengenal erti putus asa sepanjang bergelar mahasiswa. Bila Dr. Muharram dianugerahkan ijazah Dr. Falsafah pada hari ini, saya merasa macam akhirnya Alhamdulillah Dr. Muharram sampai ke penghujungnya. Mungkin gembira sayanya itu tak setanding dengan gembira isteri Dr. Muharram, anak-anaknya yang menyaksikan yang Dr. Muharram melalui masa yang agak panjang. Betapa rasa bangga itu akan saya gunakan untuk jadikan bekalan kepada pelajar-pelajar lain untuk mengambil inspirasi dan mendapat motivasi daripada apa yang Dr. Muharram telah lakukan. Dan itu selalu saya tekankan dalam kelas. Walaupun telah semakin meningkat usia, beliau tidak pernah jemu untuk menuntut ilmu. Itulah tanda orang yang cinta kepada ilmu. Jadi untuk itu serangkap pantun buat Dr. Muharram. Tumbuh merindang pohon akasia, tumbuhnya berjajar dengan kemumu. Dr. Muharram telah pun berusia, menuntut ilmu tak pernah jemu. Tiada batas dalam mengejar ilmu pengetahuan. Kisah luar biasa ini pastinya memberi inspirasi kepada masyarakat bahawa setiap insan mempunyai arus masa tersendiri. Namun jangan pandang sebelah mata, meskipun sudah di mamah usia tetapi masih berbisa. Wow. Satu video yang saya rasa telah menyuntik semangat dan juga inspirasi untuk saya dan Afak sendiri dan tentunya penonton Malaysia hari ini untuk mencapai cita-cita tidak kira berapakah umur anda sebenarnya. Betul. Sikap yang cintakan, dahagakan ilmu, mendorong doktor untuk terus menggapai impian sampailah boleh bergelar sebagai doktor. Betul. Dan di tangan kita ni, Dayah, kita tunjuk sama-sama lah. Bukan bilik kami, tapi sebenarnya ini adalah bilik Dr. Muharram bin Awang sebenarnya. Kalau kita boleh kongsikan dengan anda semua, ini adalah sijilnya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Dan Dr. Falsafah Kesusasteraan Melayu. Dan untuk penonton anda, kita dah kongsikan dalam video. Beliau sebenarnya adalah seorang guru yang pernah berkhidmat selama 35 tahun. Mempunyai 7 orang anak. 17 orang cucu. Betul. Dan beliau berumur 79 tahun. Sikit lagi nak masuk 80 tahun. Bulan depan, insya-Allah. Genap 80 tahun. Tapi Alhamdulillah masih lagi sihat berada di sebelah saya. Jom kita kenalkan kepada anda bersama dengan kami Dr. Muharram Awang, graduan PhD. Terima kasih banyak. Terima kasih datang dan sama-sama. Saya mewakili semualah ingin ucapkan sekala-kalung tinggi tahniah di atas pencapaian menjadi graduan PhD. Saya juga ucap terima kasih banyak pada TV3 kerana meng-highlightkan diri saya lah di sini. Ya, kami saya sangat berbesar hati dan saya banyak kami ingin tanyakan. Dan tadi fikir macam mana ya umur 79 tahun dan berapa lama agaknya untuk mendapatkan PhD? Sebenarnya saya menuntut ilmu ni tak kira umur lah. Pada peringkat awalnya saya rasa saya masih kurang dari segi ilmunya, jadi saya terpaksa melibatkan diri saya untuk belajar sehingga peringkat yang paling tinggi lah. Itu azam saya. Kerana kita hidup dalam dunia moden ini, ilmu penting. Dan ilmu saya ini nanti akan saya curahkan pula kepada anak cucu dan masyarakat lain yang berminat untuk menambah ilmu. Okey, kita tahu yang kalau kita lah kan sebagai seorang yang menjadi pelajar ini, tahulah kan daripada sekolah rendah, menengah, dapat sijil, diploma, ijazah, PhD adalah untuk kita nak meningkatkan kerjaya kita kan. Tapi bagi doktor sendiri, saya pasti ianya merupakan satu kepuasan yang cukup luar biasa. Jadi sebenarnya apa tujuan objektif sebenar doktor? Saya setuju dengan tadi yang disebut tadi. Sebenarnya itu satu kepuasan diri saya. Kepuasan diri saya untuk dicontohi oleh anak-anak lah. Jadi kerana dalam mencapai cita-cita ini saya terpaksa menumpukan perhatian kepada pembelajaran. Kerana pembelajaran itu penting untuk dunia sekarang. Jadi saya dalam bidang sastra. Jadi bidang sastra ni sebenarnya luas. Di dalam tu ada cara budaya hidup, ada agamanya, ada sejarahnya. Dan ini akan membantu kita lah untuk memperlengkapkan diri kita. Baik.
Okey, saya sebagai seorang pelajar sastra terus rasa macam wow. Adakah mungkin saya harus sampai ke PhD? Ya, Begitu kan? Tak mustahil. Sebab sastra katanya ada banyak bidang yang kita boleh pelajari atau pelopori lagi. Tapi kan kita nak tahu juga antara kekangan yang terhebat untuk menggenggam PhD, Doktor. Yang pertama tu saya kena kaitkan umur lah. Usia ni bukan penghalang lah, walaupun 70 tahun. Tapi saya terpaksa mengalami banyak kekangan. Yang pertama sekali, saya terpaksa ulang alik daripada Melaka ke UKM. Dalam perjalanan tu pergi dan balik makan masa lebih kurang 4 jam. 4 jam lama lah. Dan saya memandu sendiri. Masya Allah. Memandu sendiri. Jadi ini satu yang saya syukur kepada Allah lah kerana memberikan saya kesihatan. Yang kedua dari segi nak mencarikan bahan tu. Bahan untuk PhD ni bukan mudah. Betul. Paling tidaknya hampir 100 lebih buah buku rujukan kita kena cari. Dan saya kena pergilah ke perpustakaan. Sama ada perpustakaan induk di UKM sendiri, perpustakaan di Melaka, perpustakaan daerah. Dan lepas tu saya pula terpaksa ni nak mencari bahan-bahan lain. Daripada majalah-majalah ilmiah, akhbar. Dan ini penting untuk saya selitkan dalam tesis saya lah. Okey, bercakap tentang tesis, Doktor. Proses nak buat tesis ni sangatlah berat. Oh, ya. Hei, kalau kita di orang muda ni pun rasa macam, nak pecah kepala. Betul. Nak buat tesis macam lah nak buat PhD. Sebab kita ada banyak sebenarnya kisah-kisah juga yang di separuh jalan tak boleh dah nak teruskan kan. Jadi macam mana? Memang satu tugas yang paling berat lah. Seolah-olah saya pada ketika itu saya masih lagi buat dari sekolah. Dan saya terpaksa pergi berjumpa penyelidik dan penyelidik akan membetulkan apa yang saya buat. Dan benda ni artinya tidak mudah bagi saya lah. Macam mana kan yalah dulu masa zaman cikgu dulu tak ada komputer. Sekarang ni jadi macam mana komputer? Itu satu masalah yang paling kritikal lah. Saya sebenarnya kemahiran komputer kurang. Jadi saya dapat bantuan daripada anak. Cuma saja dia menaik, bukan dia membuat dia menyediakan bahan-bahan tu, tapi saya sediakan bahan dan dia type. Ya, betul. Dia type. Jadi ini saya ucap terima kasihlah kepada anak-anak untuk membantu saya berjaya. Betul. Saya kagumlah dengan anak-anak yang sanggup membantu saya lah. Ya, itu dia. Anak-anak yang sedang menonton ni, ayah ni, nampak tu ayah cakap terima kasih. Dan juga pastinya sebagai seorang lelaki yang berjaya, ada seorang wanita yang di belakangnya, di tepinya, di kiri kanannya mendukungnya untuk ke hadapan. Jadi bagaimana pula peranan isteri doktor sendiri yang membawa? Saya rasa dialah salah seorang yang memberikan galakan yang paling istimewa pada saya lah. Dia tidak akan menghalang saya dan dia selalu memberi motivasi pada saya. Itu yang penting lah. Saya sepatutnya bersyukurlah pada Allah kerana mendapat seorang isteri yang begitu prihatin terhadap apa yang saya nak, apa yang saya mau. Dan akhirnya benda ni tercapai dan berjaya. Kalau anak tolong menaip, ya isteri pun perlu tolong juga. Perlu tolong. Moral. Kalau muda ni, Doktor, dia cakap cayok. Okey, Doktor. Saya pasti di sebalik macam Dayah sebutkan tadi lah, kejayaan apa semua di sebalik belakang tu bukan sahaja keluarga, malahan ada juga di antara rakan-rakan lain yang mungkin Doktor ingin katakan sebagai penghargaan kepada mereka. Pada saya yang penting sekali ialah penjelia saya sendirilah, iaitu bekas mantan penjelia utama saya, Dr. Saiful Bahri Muhammad Razi, yang banyak membantu saya dan betul lumus untuk menyiapkan tesis saya. Tapi selepas bersara, dia diambil alih oleh Dr. Zubair sendiri, Dr. Bidris, yang juga sama, banyak memberikan motivasi pada saya dan banyak menunjuk ajar serta beri nasihat sehingga tesis saya itu siap dan sempurna. Saya ucapkan terima kasihlah pada mereka berdua ni. Di samping sahabat-sahabat saya yang lain juga ada memberikan banyak inisiatif kepada saya. Baik. Jadi di sini kita boleh lihat kejayaan doktor adalah, saya rasa nombor satu tentunya semangat untuk meneruskan, untuk menggenggamkan PhD itu dan juga sokongan daripada ramai orang. Ini masa muda Doktor? Masa muda? Tadi. Tadi ada gambar masa muda. Masa muda. Tapi macam lebih kurang sama lah macam sekarang. Walaupun dah 79 Ya, tapi mungkin sikit lagi Doktor. Kongsikan tips macam mana tu. Bukan mudah. Kita orang muda pun selalu lupa-lupa. Kan? Jadi mungkin tips bagaimana nampak masih sihat. Sebenarnya ada kaitan dengan cara hidup kita. Kalau kita rajin belajar, kita gunakan otak kita dan secara tak langsung akan memberikan satu peluang untuk kita sihat dan
Maksudnya teruskan membaca, Kalau kita terus membaca, mencari ilmu. terus berfikir kan, menggunakan otak kita, ini membantu kita untuk kesihatan kita. Baik. Mungkin ada sedaman-sedaman ringan dibuat di rumah? Tu ada. Ada. Kalau ada masa lapang, saya jogging lah, tidak baik exercise. Nampak. Okay. Kenapa agak je Dayah bertanya tentang kesihatan ni, Dayah? Sebab apa, Dayah? Sebab ni kekuatan mental dan fizikal sama penting. Sebab selepas ni kita ada seseorang itu namanya Encik Zetri Munir, ahli bina badan. Jadi kita nak berkenalan lebih lanjut dengan beliau. Asal kenapa Afad macam ni? Contoh. Walaupun tak nampak. Okay. Tapi yang sebenarnya, apa kata kita saksikan sekarang? Okey, jom. Otai masih berbisa meskipun usianya di peringkat keemasan. Namun, semangatnya untuk melakukan aktiviti bina badan tidak pernah pudar sehingga kini. Semangat itu didukung oleh Zetri Munir, 61 tahun, yang sehingga kini masih bergiat aktif sebagai ahli bina badan. Berkali-kali menyertai kejuaraan sukan bina badan, anak jati kelahiran Celutung, Pulau Pinang ini mula berjinak dengan hobinya itu sejak tahun 1989. Sikap disiplin yang diterapkan menjadikan dirinya sentiasa bersedia untuk kepertandingan. Bahkan, dia sering ke gimnasium setiap hari untuk mengekalkan kondisi otot kekar yang sedia ada. Umur bukan penghalang untuk mencapai keinginan diri. Apa yang penting adalah keazaman untuk kekal konsisten demi mengejar impian untuk menjadi juara sukan bina badan. Betul-betul lah, kuat fizikal. Kalau kita sebagai orang muda kan, antara yang kita titik beratkan sudah pastinya gaya hidup dan juga kesihatan. Betul. Kan? Tapi pemakanan pun harus dijaga juga kalau seseorang yang bergelar sebagai ahli bina badan ni. Betul. Saya nampak disiplin mereka ni, Afad, memang lain. Orang kata luar biasa. Sebab bukan senang ya, lagi-lagi kalau bercakap kalau orang muda, bolehlah senanglah dia nak bina otot semua kan. Tapi kita melihat tadi tu bukan umurnya 30-40 tahun. Dah 61 tahun. Ya. Kita tengah bercakap ni pun nampak dia tengah exercise sekarang ni. Dia nampak tak disiplin dan fokus beliau di situ. Betul-betul disiplin ni. Jadi kita terus saja bersama dengan Abang Zetri Munir. Khabar? Ya. Boleh dengar kami ya? Boleh. Alhamdulillah. Okey, dan sekarang kalau ada boleh lihat beliau berada di Padang, Indonesia. Katanya ada misi di sana. Ada tournament Ada tournament ke? Ada jemputan di sana? Boleh kongsikan, Cik Zetri? Itu saya ada jemputan di Batam. Okey. Sebagai judge gitulah, macam itulah. Jadi juri kejuaraan itu. Baik, okey. Jadi sebenarnya kawan saya ni, Fazli ni, dia sangat-sangat tertarik lah. Sebab dia belum mula lagi untuk bina badan. Sebab nak tahu juga berapa lama dah Cik Zetri dah mulakan kiranya sukan dalam membina badan ni. Kalau ikutkan umur. Okey, abang start dulu dari tahun 1989 dan sampai sekarang masih lagi aktif. Dan pencapaian abang dalam bidang bina badan ni, abang dah meraih gelaran Mr. Universe, Mr. Asia, Mr. Commonwealth dan juga Mr. Malaysia macam itulah. Ini setanding dengan Sazali Samad ni kan. Ni kawan-kawan juga ni saya rasa ni kan. Memang dulu abang join dengan tim PDRM dan abang di situ training, situ makan, semua tidur, semua itu sekali. Baik. Okey. Katanya mula daripada tahun 89. Ada tak di tengah-tengah tu tiba-tiba rasa macam tak nak teruskan? Macam saya lah. Macam awak? Awak ni mula ke? Saya memang main gym dulu. Tapi dia macam tak ada semangat pula. Cik Abang Zetri pula macam mana? Memang rasa macam nak give up tu memang ada lah. Tetapi kita kena sedar balik. Kita kalau duduk dekat bandar ni memang tak ada cara lain untuk nak kekalkan kesihatan kita. Terutama kita selalu makan makanan yang bergula, yang berminyak. So, untuk nak kawal lemak atau gula dalam badan kita, tak ada cara lain. Dengan cara kita melakukan exercise di gym
dan menjaga pola makanan kita. Jadi untuk itu memang abang kena lawan. Yang macam malas tu, macam tak nak tu kan. Ya, so abang betul. kena lawan benda tu semua. Salah satu lagi mungkin galakan daripada rakan-rakan yang ada dekat gym tu jugalah kan. Bila kita tengok kawan kita tu berjaya, kita pun nak berjaya macam badan macam tu juga. Dan kalau nak bergelar sebagai ahli bida badan ni, sudah pastinya penggayaan ataupun penjagaan makanan harus dijaga. Dengar ceritanya orang-orang kalau nak bina otot ni, dia kena makan telur yang kuantitinya banyak. Banyak tu adakah lebih daripada 5 ke, lebih daripada 10 ke? Itu nak tanya. Okey. Abang Zetri kongsi sehari berapa banyak telur makan sebenarnya? Atau kongsi pola pemakanan dengan kami. Okey. Memang kalau bina badan ni, dia lebih kepada untuk nak membangun otot. Okey. So mana dia kena ambil protein yang tinggi lah. So baru dia akan nampak otot dia lebih, orang kata sasar lah macam tu kan. Sasa. So kalau sekarang abang lebih ambil kepada protein daripada telur macam tu. So satu hari sampai 30, 40 macam tu sehari lah. Satu papan habis tu telur. Yelah, kira macam makan telur satu papan lah habis satu hari. Kita rebus, kita buang kuning. So kita kena makan dia punya putih, kita campurlah, kita blend dengan pisang atau dengan mangga apa kita nak. So kita blender lah 10-10, bukan 40 sekali minum, tak. Kita kena makan 2-3 kali macam tu lah. Tapi rasa dia macam mana tu dah bila dah blend dengan pisang semua tu, Abang Zetri? Okey, jadi sebenarnya pisang atau mangga segala macam buah-buahan tu untuk nak bagi hilang dia punya bau atau yang hanyi telur tadi tu. So, mengikut kepada kesukaan kita, buah apa yang kita suka, so kita boleh masuk ke dalam telur tadi tu, kita blend tu. Jadi macam kalau pisang dia jadi jus pisang, kalau dia mangga jadi jus mangga macam tu. Ada rasa kemanisan itulah. Okey, Fazli, saya akan belikan awak telur lepas ni 2 papan. Okey, tak ada masalah. Tapi kena ada pisang jugalah kan. Okey. Satu saya nak tanya. Kita tahu yang kalau nak bina badan ni, kalau orang muda dia punya energinya tu mungkin kuat lagi lah. Kudrat apa semua tu kan. Jadi macam Cik Zetri sendiri dah usia 61 tahun. Adakah faktor usia tu ada mengganggu sedikit proses untuk nak membina otot tu, Cik Zetri? Dia sebenarnya kita ni sebagai manusia memang kita tak larilah daripada kata penuaan tadi tu kan. So memang akan ada perbezaan di antara umur dulu 30 otot kita macam ni. Tetapi kita boleh menjaga walaupun dia tak sama dengan dulu, at least sekurang-kurang dia masa kita tu masih nampak lagi segar, boleh nampak lagi macam padat macam tu lah. Biasanya kalau dah berumur di atas 50, dia akan jadi kendur kulit kita. Otot pun jadi kendur macam tu kan. Jadi dengan cara abang continue tu maintain untuk training dan juga dengan cara pola makan abang. So insya-Allah sampai sekarang abang boleh masih lagi mengekalkan otot abang dan juga kesihatan abang. Dan satu lagi pesanlah kepada silakan pesan. Sahabat-sahabat abang yang sebaya dengan abang lah. Jangan kita putus asa dan jangan merasa tua. Tua takkan dikejar, dia akan datang. So macam mana kita nak manage kita masa tua kita tadi itu. Jangan kita tua nanti terlantar di atas katil. Anak cucu kita yang jaga kita. Jadi cara dia dengan cara kita bersukan macam tu lah. Ya. Baik. Okey, sebelum tu boleh tunjukkan kami. Belanja. Kamera boleh belakang sikit abang. Kita nak tengok. Belanja kita orang. Itu dia. Okey. Jangan. Ini bukan permintaan Bumil, ibu hamil bukan. Tapi permintaan semua sebenarnya. Terima kasih. Abang tu lagi. Okey. Kita tunjuk. Itu dia. Wow. Ini dia hasil keras daripada tahun 1989. Tarikh tahun saya dilahirkan. Okey, Abang Zetri. Terima kasih. Selamat berjaya. Sihat, cergas. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Baik. Itu bukan orang cakap kalau orang mengandung dia mengidam nak tengok apa-apa. Tak ada. Saya bukan saya terinspirasi lah. 61 tahun tau. Oh ya. Okey. Jadi kita masih lagi bersama dengan Dr. Muharram dan yang istimewanya kali ini kita tampilkan isterinya yang tercinta. Isterinya yang teristimewa juga. Okey. Baik.
depan-depan ni cakap sesuatu. Nak cakap terima ayat kasih. cinta. Tadi cakap kamera tadi dia cakap sebelah. Silakan doktor. Terima kasih banyaklah pada isteri saya yang banyak membantu saya lah. Dan tidak pernah dia menghalang apa yang saya nak buat. Terima kasih banyaklah. Syukur kepada Allah dapat isteri yang begitu budiman. Okey, terima kasih. Sama-sama. Alamak. Sedih saya perlukan tisu lah di sini. Yeah. Tapi tak apalah, kita nak berehat sebentar. Ayat-ayat cinta tu kan. Okeylah. Okay, terima kasih doktor. Ya. Okey, jumpa lagi nanti kejap lagi ya. Okey. Sweetnya. Ayuh rakyat Malaysia, jom kita ke pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil pada 8 hingga 10 Disember 2023 sempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Antara tarikan sepanjang 3 hari program ialah penyampaian perkhidmatan secara langsung kepada rakyat, sesi libat urus Kementerian Bersama Rakyat, jualan Mega Madani, Karnival Kejaya, jabatan bertuah dan banyak lagi. Ikuti secara langsung Majlis Perasmian Penutupan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Disember 2023 menerusi semua stesen penyiar atau Facebook Live @Malaysia Madani. Maklumat lanjut sila layari www.malaysiamadani.gov.my. Baik, itu dia pelbagai aktiviti telah pun disusun atur bersempena dengan sambutan setahun bersama Kerajaan Madani yang bakal diadakan hari Jumaat, Sabtu dan Ahad 8 dan 10 di pekarangan Stadium Bukit Jalil nanti. Jadi untuk itu, untuk bercakap tentang perkara ini, kita terus saja ingin bersama dengan Cik Zul Hazri bin Abu Bakar, Ketua Komunikasi Korporat Unit Komunikasi Korporat Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih kerana sudi datang. Assalamualaikum Fazli. Yo, salam Cik Azri. Panjang dia punya sebutan. Oh, panjang kan? Okey, kita pendekkan nanti. Okey, Cik Azri, ramai juga nak tahulah tentang tujuan untuk kita mengadakan program ini dan apakah mungkin mekanisme pelaksanaannya. Program setahun bersama dengan Kerajaan Madani ini, dah banyak diperkatakan lah sebelum ni. So hari ini kita akan fokus kepada apa aktiviti dia. Okey. Sebenarnya apa yang berlaku ni pada 8, 9 dan 10 ni Fazli, dan untuk para penonton MHI pagi ni, kita akan jadikan pekarangan Stadium Nasional tu sebagai satu one stop center yang paling besar di Malaysia. Di mana kita akan himpunkan lebih daripada 100 perkhidmatan kerajaan. Okey, contoh Fazli mungkin ada adik-adik nak dapatkan penajaan untuk sambung belajar di JPA. Pada masa sama nak pergi pula ke tabung haji. Kalau kita di luar dalam hari-hari biasa, kita perlu bawa kereta satu sini, lepas tu tengah hari pergi sikit. Tapi kali ni 8, 9, 10 ni mereka tak payah nak apa? Kita bab kata apa? Inilah aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita memudah cara untuk rakyat. Jadi kita himpunkan semua ni di bawah satu tempat, di satu tempat, memudah cara. Jadi mereka semua pergi ke sini dan dapatkan perkhidmatan. Jadi pegawai-pegawai dan juga kaki tangan setiap kementerian ada, agensi ada. Jadi mereka boleh terus berinteraksi, dapatkan solusi dan pulang dengan hati gembira. Dan jangan lupa, yang paling penting, dah habis selesai masalah-masalah, dapatkan solusi, dapatkan penyelesaian, boleh pula membeli belah sikit. Jualan ramah. Kita ada jualan Mega Madani kita panggil. Dan di bawah kategorinya kita ada pertanian, kita ada jualan ramah, kita ada my grocer RM50 combo, macam-macam. Jadi pergi tu jangan lupa bawa woven bag. Sekarang kita tak sediakan plastik kan? Ya, betul. Itu antaranya lah. Itu sikitlah kan introduksinya, tapi saya rasa banyak lagi. Kalau tadi tu berpelajar yang nak melanjutkan pelajaran, lepas tu bila dah bekerja tu nak cari kerja, peluang kerjaya pun ada juga. Kan? Lepas tu nak bayar saman trafik pun ada juga. Betul lah macam Tuan Azri katakan tadi, semuanya ada dekat sana. Cakap pasal saman trafik ni, malam tadi saya sempat berborak dengan Tuan Pegawai Perhubungan Awam Bukit Aman, Tuan Skandar. Saya sebut apa yang kategori yang boleh kita dapatkan diskaun 50% pula tu. Jadi katanya macam ni. Saman-saman yang diperolehi sebelum 2023 akan menerima 50% diskaun. Tetapi ada pula kategori syarat-syarat dia. Dia boleh kesalahan-kesalahan yang tak boleh. Okey, ada 3 jenis saman yang tidak boleh dapat diskaun. Saman kemalangan,
kes mahkamah yang berstatus warrant tangkap atau bicara dan juga kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Contohnya, tak ada lesen mandu. Okey. Road tax mati. Lesen tamat tempoh. Pandu tidak cermat. Kenderaan tak ada insurans. Okay, bila tak ada insurans dia tak ada road tax lah. Sebab tak boleh renew kan. Jadi yang kategori ini akan dinyatakan pagi nanti, mungkin dalam jam 10, 11 nanti, PDRM akan keluarkan satu lagi kenyataan. Itu nanti anda boleh pergi kat sana nantilah untuk anda nak mengetahui maklumat lanjut. Jadi Fazli, sorry. Ada tambah sikit. Ada kekeliruan sikit pasal diskaun saman ni. JPJ tiada diskaun. Okey. PDRM saja. PDRM saja. Okey, kena ingat PDRM saja. No JPJ. Okey, nak tahu tentang agensi-agensi yang terlibatlah dalam pengajuran 3 hari program ni. Kita ada lebih kurang lebih daripada 100 perkhidmatan, termasuk kita gabungkan agensi dan kementerian, Fazli. Jadi kalau kita fokuskan pada contoh pada di bawah Jabatan Perdana Menteri, kita ada tabung haji contohnya. Okey, kita nak nak update ataupun nak tambah pelaburan ataupun simpanan kita dalam tabung haji. Macam saya sebut tadi JPA. Okey, untuk pesara-pesara nak renewkan kad. Contoh, okey, kad kita ada kad baru. Kita datang, kita buat terus di situ. Yang ada satu lagi yang menarik, contohnya. Yapim ni, okey. Yapim ada sediakan perkhidmatan percuma cuci barang kemas. Cuci emas. Okey. Percuma semua. Datang, tunggu sekejap, cuci. Kalau yang dah berkarat tu nak raya kan. Nak raya datanglah. Nanti cuci sekejap, nanti nak pergi orang kahwin nanti hujung-hujung tahun ni kan. Sinar nanti. Boleh tarik lengan tu nanti. Okey, Tuan, apa manfaat yang bakal diperolehi anda kata kalau kita pergi sana dan apa antara daya tarikan yang paling utamalah dalam program itu nanti? Okey, seperti saya cakap tadi pada awal, Fazli, fokus utama ialah apa yang dihasrat dan diaspirasikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah memudah cara. Okey, kita permudahkan proses tu. Okey, jangan sulitkan apa yang mudah. Okey, itu aspirasinya. Okey, kita cuba yang bila kita ada program seperti ini, kita tak mahu tertumpu pada pameran semata-mata. Kita letakkan pegawai kaki tangan daripada agensi. Jadi bila pengunjung datang atau rakyat yang datang, dia dapat terus berinteraksi. Okey, dan ada juga rakan-rakan saya dah siap sedia dah dengan senaman untuk nak akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakyat selama 3 hari. Dan yang paling penting, ni saya nasihatkan sikit pada bakal-bakal pengunjung, pastikan anda pakai sport shoes. Sebab jika ada 5-6 agensi yang perlu anda pergi, hari itulah 8, 9, 10 ni selesaikan semua. Okey, boleh jumpa tabung haji, boleh jumpa kementerian, jabatan, PDRM, macam-macam ada kat situ. Jadi selesaikan dalam satu hari. Jadi tak ada masalah. Kalau di luar, dari satu tempat kita akan banyak habis masa di jalan raya. Jadi ini peluang. Memudah cara. Itu yang dihasratkan. Okey. Jabatan Petuah? Jabatan Petuah. Ini paling best ni. Ini paling menarik. Kita ada KPKT telah bersetuju untuk menyediakan sebuah rumah prima. Bukan main-main ni. Sebuah rumah. Jadi ini peluang, tapi ada syarat tertentu nanti akan dimaklumkan kemudian. Untuk penjelasan ataupun huraian yang lebih lanjut, kita boleh pergi ke www.malaysiamadani.gov.my. Tapi dalam tu ada banyak perincian. Jadi untuk yang rumah ni, itu satu sangat-sangat istimewa lah. Dia bagi rumah prima, ada TV ni macam biasalah. Motosikal pun ada. Motosikal pun ada. Kan? Tapi yang rumah ni sesuatu yang sangat-sangat menarik. Untuk pengunjung datang berbelanja, ada jabatan bertuah atau tak belanja, pergi ke kita panggil reruai ataupun booth gerai pameran perkhidmatan tu, akan dapat peluang untuk jabatan. Mudah-mudahan adalah Tuan Azri, sikit lagi ni, ada beberapa saat lagi ni. Ceritakan tentang kemudahan yang ada kalau nak pergi sana dan akhir katalah daripada Tuan Azri. Silakan. Hujung tahun ni mungkin ramai yang kalau nak singgah di Bukit Jalil nanti, ada yang nak bawa kereta. Seeloknya, semanisnya dan semoleknya, gunakanlah pengangkutan awam seperti LRT. Untuk yang mungkin berkenderaan juga sebab nak bawa family kan. Lepas kita pergi daddy, abah, lepas pergi Bukit Jalil kita nak pergilah orang kahwin, nak pergi ke Taman Tema ke apa, boleh. Tapi cuba elakkan parkir di Stadium Nasional. Kita ada sediakan beberapa parkir tempat kita letak kereta, India Parade, Pavilion Bukit Jalil, di Meranti dan juga di Astro. Okey, dah parkir kat situ, macam mana kami nak pergi ke Bukit Jalil? Kita sediakan pula bas. Jadi berangkutlah kita satu family naik bas sampai daripada tempat tempat letak kereta tu pergi ke Bukit Jalil. Dah tak pening kepala kita nak bersesak, nak keluar jam sangkut apa semua, Fazli.
Mudah. Okay, mudah. Jadi jangan lupa untuk anda datang sekali lagi 8, 9 dan 10 Disember 3 hari berturut-turut Jumaat Sabtu Ahad di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Zuhazri Abu Bakar, Ketua Komunikasi Korporat Unit Komunikasi Korporat Jabatan Perdana Menteri. InsyaAllah kita jumpa dekat sana nanti. InsyaAllah. Okey, dan juga anda semua. Okey, kita dah berhenti berehat seketika. Kejap lagi Dayah akan bercakap tentang boikot tanpa ilmu. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan kita sebenarnya belum penghujung lagi. Belum lagi. Sebab tadi saya dah kata okey hari ini menarik kita nak cerita tentang boikot tanpa ilmu. Ya, di mana kita bersama dengan seorang yang lebih arif yang untuk kongsi dengan kita iaitu tentang topik ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Khalif Muhammad A. Haris iaitu pensyarah RZS Kesis UTM. Terima kasih banyak-banyak sudi datang. Jadi saya dengan Afad ni sebab kita tahu kan macam kita tengok semenjak 7 Oktober yang berlaku kira penindasan yang berterusan dilakukan oleh Israel terhadap Palestin dan kita tengok satu dunia sebenarnya bangun untuk memboikot. Itu tanda mereka menentang kezaliman. Tapi dalam masa yang sama juga kita ada pelbagai pendapat tentang tahap mana patut kita boikot, apa yang harus diboikot. Jadi mungkin Dr. Haris boleh kongsi dengan kami pandangan tentang ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang boikot ni kita lihat hampir setiap tahun. Umat Islam memboikot produk-produk Israel. Cuma kadang-kadang dia sifatnya bermusim. Ada masanya semangat untuk boikot, ada masanya turun boikot itu. Jadi untuk memastikan boikot ini terus berterusan supaya umat Islam terus menentang kezaliman, dia perlu ada ilmu dan etika dalam boikot supaya kesedaran itu meluas dan dia bukan mengikut emosi yang ada masanya naik, ada masanya turun. Jadi kalau berdasarkan kepada ilmu dan etika itu, semua orang ada kesedaran itu dan dia akan berterusan selama-lamanya. Kita tahu bahawa kekejaman Israel kepada rakyat Palestin ini dah 70 tahun. Kita boleh bayangkan dalam masa 70 tahun ini ada penjara yang terbesar di dunia dalam sejarah manusia dan berapa ramai orang dah terbunuh. Pada malam semalam pun dah lebih 16,000 orang terbunuh akibat daripada penindasan dan pengoboman yang tidak berperi kemanusiaan. Maka boikot ini suatu tanggungjawab moral umat Islam paling kurang yang perlu ada dalam diri umat Islam adalah boikot. Kerana itulah yang terdaya pada masa ini. Jadi kesedaran itu mestilah meluas. Semua orang Islam mesti memboikot, tetapi dia perlu dilakukan dengan betul-betul dengan berhikmah, berhemah dan bijaksana supaya kita tidak menzalimi pihak-pihak yang tidak sepatutnya tidak terkena dengan boikot ni. Baik. Jadi mungkin yalah anda kata kalau kita memboikot ni dalam masa sama juga kita nak melihat tentang faktor ekonomi juga dan mungkinlah anda kata kalau kita boikot ni mungkin mengganggu sedikitlah mungkin memberi kesan kepada ekonomi negara. Doktor. Ya, sebab itu saya tekankan boikot dalam semua perkara lah, bukan sahaja boikot. Kita perlu ada ilmu dan etika. Perlu ada adabnya kerana kita ada agama kita yang mengatur kehidupan kita dan kita tidak mahu kita menentang kezaliman tu dalam masa yang sama kita juga melakukan kezaliman. Kita nak menghapuskan kemudaratan tapi kita mengenakan mudarat kepada orang lain pula. Jadi itu yang ditegah dalam syariah Islam. Islam ini sangat tegas menentang kezaliman dan prinsip keadilan itu sentiasa perlu dijaga. Jadi oleh kerana itu apalagi kalau dalam perkara-perkara yang ada syubhah kita perlu jauhi. Kalau yang haram itu jelas. Dan dalam isu boikot ni dia menyentuh soal moral sebab dia kezaliman kita tentang, itu tanggungjawab moral kita menentang kezaliman dan itu juga satu kewajiban umat Islam. Maka umat Islam perlu memboikot tetapi dalam masa yang sama batas-batas syariah itu perlu dijaga. Jadi contohnya lah kalau kita lihat ada syarikat itu dia ada dua kategori. Syarikat yang memang berasal daripada Israel ataupun sekutu-sekutu Israel. Itu memang jelas hukumnya kita mesti boikot. Kemudian ada syarikat yang bukan milik Israel tetapi dia bersekongkol. Dia menyokong
jelas sokongannya kepada Israel. Kejelasan ini penting. Ya. Jangan sangkaan, jangan khabar angin. Baik. Mesti ada ilmu di situ. Maka itu pun jelas. Kita perlu supaya dengan boikot itu mereka akan kemudian mempertimbangkan sama ada mereka akan terus menyokong Israel ataupun tidak. Dan umat Islam ini ada lebih 2 bilion. Ya. Ada lebih 2 bilion, ada dalam hampir 30%. Mesti ada kesan ekonomi kepada orang-orang yang mendukung Israel ini. Kemudian yang kategori ketiga yang tidak boleh kita boikot, mungkin jenama asing, tetapi dia tidak menyokong. Tidak ada kabar ataupun berita yang disahkan yang bahawa mereka itu secara langsung ataupun tidak langsung menyokong. Maka itu kita tak boleh. Itu di luar, apalagi di dalam. Di dalam negara contohnya ada syarikat-syarikat yang dimiliki oleh rakyat tempatan. Majoritinya pemegang sahamnya adalah orang Islam. Dan pekerjanya juga orang Islam dah berpuluh tahun dan membayar zakat pula puluhan tahun dan umat Islam mendapat manfaat daripada itu. Jadi kalau kita boikot ini, maka yang menanggung mudarat dan kerugian itu orang Islam sendiri, negara sendiri, masyarakat itu sendiri. Maka kita boikot mereka sama juga mendatangkan kemudaratan kepada umat Islam, sedangkan musuh sendiri tidak mendapat apa-apa mudarat kesan daripada boikot itu. Baik, maksudnya pertimbangan tu penting untuk kita menegakkan keadilan dalam kita memboikot. Dalam kita menentang kezaliman, kita juga tidak boleh melakukan kezaliman. Kita mengikut garis etika Islam. Jadi mungkin Doktor ada apa-apa nasihat untuk diberikan kepada semua penonton Malaysia hari ini tentang isu boikot ini? Ya. Jadi dalam boikot ni kita tak boleh ikut emosi, kita tak boleh mengikut khabar, berita angin, sangkaan. Dia mesti kita mengikut landasan yang betul, ilmu, kebenaran dan juga etika mesti kita jaga, batas-batas syariah kita kena jaga supaya dalam kita menentang boikot itu kita dapat juga sokongan. Mungkin ada orang di luar sana yang tidak simpati kepada rakyat Palestin, tapi sebab kita melakukan boikot itu dengan berhikmah, maka mereka menyokong perjuangan umat Islam. Itu yang sesungguhnya sokongan itu yang kita perlukan supaya dunia itu sendiri menentang kekejaman Israel. Ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat pun Doktor, memang kita nampak bukan sahaja Muslim, tapi sebenarnya mereka berada di luar negara lebih tertarik kepada agama Islam, tengok etika kita. Betul. Itulah dia, kalau kita nak boikot ni pun kena ada ilmu juga kan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Khalif Muhammad Haris, pensyarah RZS Kesis UTM, datang pergi bercakap tentang boikot perlu ada ilmu. Betul. Jadi sebenarnya kami sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Itulah Pejam Cilik kan. Dan esok sebenarnya anda terus harus menonton kami dan topiknya agak menarik juga ni. NPC, pengemis moden. Tap screen. Pengemis moden. Apa sebenarnya tu? Ya, esok kita akan tengok di MSI. Okey, jadi anda semua jaga diri, jaga hati. Saya Daya Bakar. Saya Fadli Fuad. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.